Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Presiden Terkuasa Masjid Nur Said Santan, Kangar Perlis, tuan-tuan, puan-puan Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan dan juga kesempatan pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu kembali, dapat kita solat maghrib berjemaah dan dapat sama-sama kita sambung kuliah dua mingguan kita setiap hari Khamis minggu pertama, ketiga dan kelima. Dan kuliah saya pula hari Ahad pagi, kuliah subuh minggu pertama, ketiga dan kelima. Jadi insya-Allah kita akan jumpa setiap minggu tu betul 2 minggu sekali, itu minggu-minggu ganjil tuan. Itu pada hari ini kita akan tengok tajuk kita sambungan kitab kita ensiklopedia larangan menurut Al-Quran dan Sunnah. Apa yang Nabi larang dan Allah larang dihimpunkan dalam satu kitab, dan tajuk kita hari ini berkaitan dengan bab ilmu. Itu satu tajuk berkaitan dengan haram berdusta atas nama Rasul. Kita ni tak boleh kita berbohong atas nama Nabi. Macam mana yang katakan berbohong tu, dan apa yang kata pembohongan yang Nabi katakan itu. Kita rujuk balik apa yang Nabi maksudkan tentang berdusta atas namanya. Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ini, kita akan tengok sikit tentang kunci-kunci rezeki. Apakah rezeki-rezeki yang Allah beri kepada kita ni, dan apakah kunci miftah ni, kunci yang boleh buka kita punya pintu rezeki tuan-tuan. Kunci-kunci rezeki. Allah telah mengatur ajal dan rezeki manusia. Oleh karena itu, dicari dengan cara apapun, yang halal maupun yang haram, ia hanya akan mendapatkan apa yang Allah telah tetapkan atas dirinya. Berikut adalah kunci-kunci rezeki yang penuh berkah. Pertama, istighfar. Pintu kunci pertama sekali istighfar tuan. Dengan istighfar ni Allah buka pintu rezeki kita. Jadi macam mana istighfar? Tadi contohnya Tuan Imam kita astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Contoh kita istighfar kepada Allah. Dengan istighfar itu penyebab rezeki murah tuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabb-mu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Okey, dengan istighfar tuan-tuan, Allah akan turun apa? Hujan yang lebat. Kukuk kita nanti mai kemarau bulan 12, 1, 2, 3 tu, mungkin harum manis musim panas tu, yang main hujan jarang-jarang. Kalau kita nak bagi hujan turun tuan, perbanyakkan istighfar. Dengan istighfar tuan, Allah bagi rezeki dengan hujan. Bahkan bukan hujan saja, hujan turun dengan lebat. Dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Surah Nuh tuan, yang mana istighfar. Dengan istighfar Allah turun rezeki, dan Allah bagi apa? Rezeki yang banyak dengan istighfar tuan. Dan Allah bagi apa? Rezeki anak. Harta pun Allah bagi, rezeki anak pun Allah bagi. Kok kahwin 5 tahun 10 tahun tak boleh anak lagi. Perbanyakkan istighfar tuan. Selain kita usaha sebagainya, istighfar perbanyak tuan. Kau dapat anak seorang tu aja 10 tahun kahwin contohnya, nak dapat anak lagi, kita perbanyak apa? Kita perbanyakkan istighfar. Penyebab Allah bagi rezeki pada anak-anak kita. Kemudian Allah bagi apa? Rezeki kebun-kebun. Dengan ayat mengalir dari hujan dari rahmat, pucuk kayu, tumbuh-tumbuhan akan segar kan, akan subur, dan sungai-sungai yang mengalir tuan. Jadi perbanyakkan istighfar, Allah bagi rezeki kepada kita tuan. Sungai-sungai. Kedua, takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Bertakwa ni kita serah kepada Allah. Jadi cerita dia bukan kita takwa dulu, dia mesti usaha dulu. Buat bendang, jaga betul dia punya baja, racun-racun pokok-pokok sebagainya, kemudian jaga ayak, insya-Allah Allah bagi rezeki yang melimpah ruah. Kadang-kadang dia rasa padi tahun ni menjadi, Allah tak bagi padi, bagi jadi benda rezeki yang lain. Mungkin pokok-pokok kayu kita ke, harum manis sebagainya ke, dan dia rasa macam rezeki A, tapi Allah bagi rezeki B, C yang kita tak jangka-jangka. Tu rasa nak beli serelung satu tan,
Tiba Allah bagi 3 tan tentu, contoh rezeki Allah nak bagi. Jadi apa saja tuan, kita bertakwa pada Allah, tawakal pada Allah tuan. Itu sebaik-baiknya. Ketiga, bertawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi tawakal ni macam mana? Kita usaha tuan, dan kita lah kali tawakal pada Allah, serah pada Allah. Dia mesti usaha dan kita tawakal. Yang mana Allah akan mencukupkan keperluan kita. Nak kata kaya, tak juga. Tapi nak kata nak buat apa pun, Allah bagi. Nak tambah rumah, Allah bagi rezeki. Nak tambah anak nak mengaji, ada rezeki anak. Kita nak pergi umrah, Allah bagi rezeki. Nak buat apa, Allah bagi. Tapi nak kata kaya, tak lah juga. Nak kata miskin pun tak. Nak kaya sanggup pun tak. Jadi dia sederhana. Tapi abang kata Allah bagi apa yang kita mahu. Itu yang terbaik kan. Rezeki yang mana? Yang mana yang cukup-cukup. Nak buat apa pun Allah bagi. Tak kata lebih pun tak, nak kata kurang pun tak. Itu yang sebaiknya. Urusan yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Keempat, silaturahim. Nak bagi rezeki banyak, kena silaturahim. Yang mana Nabi pesan di sini, eratkan silaturahim. Ini tuan. Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya atau dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Hadis Bukhari dan Muslim. Siapa nak bagi umur panjang, nak bagi murah rezeki, apa dia? Cara dia erat silaturahim. Macam mana? Jumpa orang, bagi salam, kita bertegur siapa, ada beradik sebenarnya sakit, sebenarnya pergi jumpa. Jangan kata nak sakit pun nak pergi jumpa, sihat-sihat pun pergi ziarah. Ada beradik yang duk lawan, duk gaduh apa, kita jadi orang tengah, jadi orang penyambung apa, silaturahim. Itu benda ni tuan-tuan, satu dia umur kita panjang. Betul lah, umur panjang ni jaga kesihatan, senaman, makan benda-benda yang manfaat, sihat sebagainya. Tapi tak, itu salah satu. Tapi yang betulnya ni, eratkan silaturahim, Allah panjang umur kita. Dan Allah bagi apa? Rezeki yang murah pada kita tuan. Itu dalil yang sahih Bukhari dan Muslim. Ali silaturahim. Kelima, berinfak. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Kita nak jadi kaya macam mana? Bukan kedekut. Lagi nak jadi kaya, lagi banyak bagi. Lagi banyak bagi, lagi banyak boleh tuan. Tuan-tuan cuba buat tuan. Ada RM1 bagi sekupang, ada RM10 bagi RM1, ada RM1,000 bagi RM100. Contoh. Lah boleh lah kata ustaz boleh RM1,000 pejam mata kelam lah. Contohnya ada tuan. Allah uji kita. Kita cuba bagi tuan. Lagi banyak tuan bagi, lagi banyak Allah bagi balik tuan. Cuma cara bagi balik macam mana? Wallahu alam. Allah bagi tuan nilai duit balik ke, ataupun kesihatan. Tahun ni tak pernah demam sakit pun. Tahun lepas duk idak demam. Duk pergi periksa ke hospital Kangak tak lega, pergi klinik tak lega, KMC, PMC, semua dah. Tu dia habis kat RM1,000. Tapi mai tahun ni alhamdulillah rezeki, sihat badan, duit pun tak habis. Contohnya. Dengan sihat badan kita tuan, duit pun tak habis, kita pun sihat. Itu rezeki juga. Mungkin rezeki apa lagi? Anak pergi mengaji, pergi mengaji sambung belajar dan sebagainya. Kita pula boleh apa tu doyan runtuh ke apa ke? Contoh. Semua tu rezeki. Rezeki ni bukan kata duit saja. Apa saja pun rezeki. Rezeki apa? Sihat, rezeki masa lapang. Itu semua rezeki. Keenam, menafkahi penuntut ilmu agama. Anas bin Malik berkata, pada masa Rasulullah SAW ada 2 orang bersaudara yang salah satunya mendatangi Nabi untuk belajar agama, dan saudaranya yang satu lagi bekerja. Ada 2 orang ni mai jumpa Nabi, ada beradik dia ni. Seorang mai jumpa Nabi nak mengaji, yang seorang lagi dia berniaga tuan. Jadi ada saudara lah, yang 2 orang ni berbeza. Lalu saudara yang bekerja itu mengadu kepada Nabi, maka beliau pun bersabda, boleh jadi engkau diberi rizki dengan sebab dia. Engkau yang diberi rezeki ni kaya, duit banyak apa semua ni apa? Sebab hang tanggung adik hang mengaji, kakak ke sebagainya, adik beradik sepupu sepapat ke, dengan kita belanja orang tanggung mengaji, tanggung belajar ni. Sebab apa? Bila berilmu masyarakat, dia akan mengupgrade diri dia akan jadi masyarakat yang minda kelas pertama, yang cemerlang, dunia pun cemerlang, akhirat lagi-lagi cemerlang. Kita nak lagu tu tuan-tuan. Ketujuh, berbuat baik kepada orang miskin dan lemah. Rasulullah SAW bersabda, bukankah kalian ditolong dan diberi rezeki lantaran orang-orang lemah di antara kalian? Kedelapan, jadi kita ni tuan yang mungkin okey hari ni, sihat hari ni, sebenarnya apa? Doa-doa orang yang kita infak. Mereka doa pada kita, murah rezeki, beri kesihatan dan sebagainya.
mensyukuri nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah tatkala Rabbmu mengumandangkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan nampak, kalau kita bersyukur, pasti Allah tambah nikmat. Nikmat pertama tu, kalau kita bersyukur, Allah bagi nikmat kedua. Kalau nikmat pertama pun tak bersyukur, mustahil Allah nak bagi kedua, ketiga dan keempat. Jadi syarat nak dapat nikmat lagi, rezeki yang lain, kena bersyukur dengan nikmat pertama. Nikmat pertama bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat-nikmat yang berikutnya kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Tapi kalau dapat nikmat pula, kita kufur nikmat, kita berlagak, kita angkuh, sombong, Allah akan tarik nikmat kita dan azab yang pedih bagi kita. 9. Bekerja mencari rizki dengan qanaah. Sungguhnya Allah yang maha luas karunia-Nya lagi maha tinggi akan menguji setiap hambanya dengan rizki yang telah Ia berikan kepadanya. Barang siapa yang ridha dengan pembagian Allah, maka Allah akan memberkahi dan melapangkan rizki tersebut untuknya. Dan barang siapa yang tidak ridha, niscaya rizkinya tidak akan diberkahi. Jadi kita kena apa? Qanaah. Qanaah ni rasa cukup. Ya Allah bagi RM1 cukup, lagu RM1. Hari tu rezeki RM10, RM10. 100 dan sebab apa? Allah bagi kecukupan. Kan? Qanaah ni nak buat apa pun boleh, tapi nak kata lebih pun tak, nak kata kurang pun tak. Dia merasa cukup dengan rezeki yang Allah bagi dengan dia. Jadi berkat, tuan. Berkat ini yang penting. Kalau dapat 1000 sehari, tapi habis tu macam ayam, tak tahu di mana duit. Tapi rezeki Allah RM10, RM20, RM50 sehari contohnya, tapi berkat, tuan. Jadi itu kita nak. Yang tidak ridha, niscaya rizkinya tidak akan diberkahi. 10. Mencari rizki dengan jalan yang halal. Janganlah kamu merasa bahwa rizkimu datangnya terlambat, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan meninggal hingga telah datang kepadanya rizki terakhir yang telah ditentukan untuknya. Maka jadi rezeki kita ni sebelum mati tu, tiap-tiap orang ada rezeki. Mungkin berupa duit, harta, hadiah ke apa sebagainya, semua orang tu ada. Cuma kita yang tak nampak. Dah dapat rezeki tuan, baru Allah akan tarik nyawa kita, ambil kita kembali kepadanya. Tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rizki, yaitu dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Ini tentang kunci-kunci rezeki yang boleh kita ambil, tuan. Okey, tapi ini tajuk minggu lepas, kita ulang kaji balik, iaitu bab celaan menyibukkan diri dengan ilmu dunia tapi jahil akhirat. Dunia dia pandai tapi akhirat tak tahu mana-mana. Jadi lagu ni tuan tak betul, tuan. Sebetulnya dunia dia pandai, akhirat lagi-lagi pandai. Dunia dia dapat cemerlang, kan, kerja hebat, ilmu yang pandai sebagainya, tapi akhirat kena lebih lagi cemerlang. Sebab apa? Duduk dunia ni paling lama pun 60-70 umur umat Nabi. Umur umat aku 60-70, lebih extra bonus, kurang tu Allah sayang pada kita. Tapi lama mana? Tak ramai yang 100 ke atas pun, kan. Perdana Menteri matan kita pun 90 apa dari 95, kan. Tu pun tak sanggup dah, tuan. Kita nak beli rumah tu pun tak sanggup. Kenapa kata kan? Kita hendak dunia ni kita banyak hebat, akhirat kita lebih hebat. Sebab apa? Duk akhirat selama-lamanya. Berapa tahun? Wallahu alam. Selama-lamanya. Abadan abada. Khalidina fiha abada. Duk di sana selama-lamanya. Berapa tahun? Tak habis-habis. Duk selamanya, tuan. Jadi kena prepare betul-betul tentang akhirat ni. Okey, dalil tuan, kita ulang kaji balik. Surah Ar-Rum ayat 6 hingga 7. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, mereka mengetahui yang lahir, nampak saja. Tentang apa? Kehidupan dunia. Buat ni dapat gaji berapa ratus, 100, 1000, 2000, nampak depan mata. Tapi akhirat dia lalai, galik. Sebab apa? Tak nampak. Pahala dosa tak nampak, buat kebaikan, syurga neraka tak nampak. Semua tu kan sebab tu kita galik, tuan. Yang kedua pula, sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang perilakunya kasar, yang mana sombong, tukang makan, tukang minum, bercerita, teriak di pasar, ni galik, lara. Yang seperti bangkai di malam hari dan kadal di siang hari. Malam lena, siang dia berjaga. Jadi orang lagu ni tak berguna, tuan. Dia hanya tahu apa? Pandai terhadap persoalan dunia, tapi bodoh, buta tentang akhirat. Dunia dia pandai, sembanglah apa pun dia tahu ke semua. Tapi akhirat tak tahu mana-mana, tuan. Ini yang teruk. Kita nak dunia kita pandai, akhirat lebih-lebih lagi kita pandai. Sebab apa? Duduk di sana selama-lamanya. Hadis Baihaqi dan Ibnu Hibban. Contoh, tuan-tuan. Dah salah belajar ilmu dunia, dah salah. Mu nak buat diploma ke, master ke, degree ke, PhD, tak ada salah. Yang salah mu meninggalkan belajar ilmu agama. Nah, oh hebat. Anak aku 3 beradik, seorang UUM. Dah hak tengah, hak tengah Universiti Petronas. Dah hak busu je ni, Lincoln. Oh hebat.
mak mati 3 orang degree, dah boleh nak baca Al-Quran, dah boleh nak urus mayat mak, dah reti suruh tu imam, dah lewat benda air degree kan, dah reti lewat benda. Oh ini tak belajar tu, kat ni mesti tak belajar bab-bab ayat. Padang ke muka mu. Siapa saja yang tak reti bab agama, dialah orang yang bodoh. Nabi kata, nampak? Orang yang bijak hanyalah orang yang lihat kekurangan diri dan dia bersedia atau menyediakan amalan-amalan untuk menolong dia selepas dia mati. Orang yang bijak macam mana? Dia bersedia untuk mati. Kalau saat lagi aku mati, apa aku buat? Hutang aku bayar dah, mak dengan ayah minta maaf clear dah, tanggungjawab dengan mereka. Kita ada isteri anak, macam mana jaga? Lepas dah. Kalau aku mati malam ni, esok dia pun semayang dah, subuh kan, Zuhur, Maghrib, Isyak. Kita ada pun mayang tak mayang, tambah kita ada, kacau lah. Nampak tuan, tengok balik kan. Kalau kita ni kan, ni macam mana ni hubungan adik-beradik, clear dah abang adik, bangah sebagainya. Kalau kita nak tahu mati saat lagi, kita akan buat baik semua orang. Jumpa ni salah, jumpa ni minta maaf, ni sebagainya, hutang bayar, bertegur siapa, senyum, tak marah orang. Sebab apa? Kita takut dah nak mati saat lagi ni. Tapi beberapa ramai orang kita ni, lama lagi. Ayah ada lagi, Tok Wan ada lagi, Tok Nyang pun ada lagi. Mati ni lambat lagi. Kita rasa lagu tu. Kalau kita tahu nak mati tuan, kita akan jadi orang yang berilmu, yang mana yang bersedia untuk kita mati. Bila-bila masa pun mailah, tak ada masalah. Law pun boleh. Sebab apa? Kita bersedia. Pahala kita mungkin tak tahu mana, tapi dosa tu kita minta apa pada Allah? Kita tinggalkan maksiat, kita buat apa yang Allah suruh, tinggal yang Nabi larang sebagainya. Semua tu kita akan pergi pada dia tuan. Jadi kalau kita bersedia tuan, tak ada masalah sebenarnya. Okey, tajuk kita hari ni, bab ilmu haram berdusta atas nama Nabi SAW. Macam mana kita ni, bab ilmu ni, macam mana kita berdusta atas nama Nabi, iaitu tentang apa? Hadis palsu, dusta kepada Nabi. Jadi cerita apa? Kita ambil hadis palsu ni, iaitu apa? Hadis palsu, kalau bahasa dia hadis maudhu'. Dari segi istilah di kalangan ahli usul, hadis maudhu' ialah apa saja yang disandarkan kepada Nabi SAW dalam bentuk pembohongan dan pendustaan berhubung dengan sesuatu yang baginda tak pernah ucap, tak pernah buat, tak pernah ikrar. Jadi apa saja yang ni Nabi buat ni, cek-cek balik, Nabi tak buat pun. Nabi kata ni, tak kata pun. Nabi ikrar ni, Nabi tak ikrar pun. Semua ni kena tengok balik, berhati-hati tuan-tuan. Contoh, pembohongan kedua terbesar dosanya ialah berbohong atas nama Nabi. Bohong yang pertama terbesar apa dia? Berbohong atas nama Allah. Allah habaq lagu lain, kita buat lagu lain. Itu pembohongan yang paling besar. Tapi kedua terbesar apa dia? Kita bohong atas nama Nabi. Nabi tak buat, kita buat. Nabi tak kata lagu tu, kita kata. Jadi semua ni standar Nabi, standar Nabi. Jadi semua tu kena lihat balik, kena rujuk balik tuan. Apa dalilnya? Inna kaziban alayya laisa kakazibin ala ahadin man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Apa maksudnya? Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta pada selain aku. Berdusta atas nama Nabi tak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menepati tempat duduknya dalam neraka. Hadis Bukhari Muslim. Berhati-hati tuan. Kita bohong atas nama orang boleh. Contoh, Tok Imam kata esok pagi pukul 8.30 mai ramai-ramai masjid nak pergi seorang 100 8.30 pagi. Tu dia esok 8 pagi terpacak, semua ramai ni. Mai cek-cek balik, botok-botok. Pukul 9 dah ni. 10. Apa mai buat ni? Tok Imam kata ada dapat duit RM1. RM1 seorang. Mana ada pun. Siapa kata? Tu dia kata, Pak Mat kata, Tok Imam kata. Contoh. Mat kata Tok Imam. Jadi kalau kita kata tu, betul benda tu? Tak betul. Siapa yang bohong? Pak Mat kata Tok Imam abang bagi duit. Dunia saja rugi. Sebab apa? Orang marah. Tok Imam ni bohong. Bukan Tok Imam bohong, Pak Mat ni bohong atas nama Tok Imam. Nampak? Tu satu. Ketika kita bohong atas nama Nabi, lepas semayang maghrib sekali lagi, jangan balik lagi nak. Kita buat sunnah lagi, buat semayang 4 rakaat. Siapa buat 4 rakaat selepas Isya, haram api neraka. Tu dia kita membuat. Lepas Isya buat 4 rakaat. Allahu Akbar 4 rakaat. Tiap-tiap malam buat. Elok nanti akhirat nanti, ya Allah, mana pahala aku semayang dulu ni lepas Isya 4 rakaat. Siapa kata? Depa kata Nabi buat. Tanya Nabi. Aku tak buat pun lagu tu. Nampak tuan? Tapi dah ramai orang buat pula. Nampak? Itu yang dia kata bahaya tuan.
Sebab apa? Bila kata atas nama Nabi, mesti ada fazilat, mesti ada ganjaran. Tiba-tiba bila orang buat tak boleh apa pun. Bahkan mereka dalam agama ni neraka tempat dia, tuan. Fawa finnar, kan? Hadis Bukhari dan Muslim. Contoh. Okey, awas hadis palsu. Macam-macam, tuan. Iaitu bila hadis palsu ni, sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menyebut sesuatu dariku sedangkan aku tak pernah sebut, maka dia telah menempah tempat duduknya dalam neraka. Berhati-hati. Bohong atas nama orang boleh bohong saja, rugi dunia. Aku pi esok minggu lepas tak dapat duit pun, tak imam tak bagi pun, orang marah. Okey, tu je. Tapi kalau bohong atas nama Nabi, dia akan kena neraka, tuan. Sebab apa? Kita bohong atas nama yang Nabi tak pernah buat pun, tak pernah kata pun. Sebab apa? Bila Nabi buat, Nabi kata, benda tu jadi pahala, ganjaran. Nampak, tuan? Kena berhati-hati. Sebab tak sama dengan bohong atas nama orang lain. Bohong atas nama aku, tempat neraka lah tempat dia. Ini termasuk mereka pengeluar produk. Zaman law, tuan, nak buat bisnes, buat ni apa ni, ni makanan sunnah ni, kan? Contoh macam-macam lah, nulanu ni campur-campur, kan? Contoh makanan yang kata ni sunnah Nabi sebagainya. Dan ada yang kata pula, contoh kayu kokoh, kan? Kayu kokoh ni betul, tuan, biji tasbih ni buat pada kayu kokoh. Siapa yang baca biji tasbih ni, ni kayu Nabi, batu Nabi Nuh ni, pahala besar ganjaran. Kacau, tuan. Beli biji tasbih yang kita beli tu pasal malam kan, nak ke, mungkin jual RM2, RM5, RM10. Tapi kayu kokoh ni, satu orang ni mau RM1,000 ni, mau RM500. Contoh. Nampak? Dia berjual atas nama Nabi, kan? Kena berhati-hati. Contoh lagi, tuan-tuan. Ni dulu-dulu ni. Fazilat dan kelebihan solat tarawih. Siapa semayang malam pertama, diampuni dosa-dosa orang yang beriman sebagaimana keadaan baru lahir. Tuan-tuan, mai solat tarawih malam pertama seperti bayi baru lahir. Siapa semayang malam kedua pula, diampuni dosa orang yang beriman yang mengerjakan solat tarawih serta dosa kedua mak bapak mereka. Nampak, tuan? Mai malam ketiga pula, malaikat di bawah aras menyeru kepada manusia yang mengerjakan solat tarawih itu agar meneruskan solatnya pada malam yang lainnya, semoga Allah akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Nampak? Mai mana ni? Cek balik, Nabi tak kata pun, tuan. Kita kata Nabi kata. Sebab kita perasan berapa ramai kita pulun semayang berjemaah 5 waktu, tak main pun. Solat tarawih tu dia ramai, baguslah, bukan tak bagus. Tapi yang dipelik dia, malam pertama ramai, minggu pertama ramai, kedua pulang kurang dah, minggu ketiga lagi kurang, minggu keempat dia buat kuih raya, dia buat langsir, baju raya, habis. Sunnah yang sahih pula, malam lah tu 10 malam terakhir lagi ramai. Nampak? Sunnah Nabi Habak malam akhir tu Lailatul Qadar. Kita malam lah tu pasal malam apa? Orang panggil apa? Pasal rambut ke apa ke, jual baju raya, berdekor raya sebagainya. Itu yang kita buat. Jadi semua benda ni kena balik pada hadis yang sahih. Contoh, tuan, jangan sebarkan hadis palsu tadi. Fazilat Ramadan tadi, fazilat tarawih, kan? Kalau kita balik fatwa Mufti Brunei 1999, hadis kelebihan solat tarawih malam pertama sehingga malam 30 tidak ada. Pada kan, malam pertama dan malam 30 tidak ada sama sekali di dalam kitab-kitab muktabar. Hadis sahih tak jumpa, kan? Jadi tak tahu mana, tuan-tuan. Wallahu alam. Sebab kan kena berhati-hati. Jangan sebar hadis ni. Sebab apa? Dia kata berdusta atas nama Nabi. Nabi kata, tapi akhirat cek balik Nabi tak kata pun. Kita tengok pun tak jumpa, tuan. Kena berhati-hati tentang hadis-hadis palsu ni. Faman kazaba alayya bani lahu baitu fil jahannam. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka akan dibangunkan baginya rumah di dalam neraka. Dah duduk dalam neraka, tuan, ada rumah pula. Kalau rumah kat kita ni sonok di dunia ni, di syurga sonok, tapi di neraka ni tempat siasat, ada rumah untuk kita pula. Hadis Tabrani. Contoh hadis palsu, tuan. Saya contoh lagi. Itu apa dia? Contoh. Barang siapa yang menyebut sesuatu daripada aku sedangkan aku tidak pernah menyebutnya, maka dia telah menempah tempat di neraka. Contoh, tuan. Gambar ni apa ni? Gambar jual buah temikai. Apa dia kata? Tahukah anda, Rasulullah SAW bersabda, setiap wanita hamil yang makan buah temikai, maka anaknya nanti akan cantik wajahnya dan baik akhlaknya. Jangan lupa share. Seronok, tuan. Siapa makan buah temikai, anak cantik comel. Wanita yang mana mengandung. Tiba-tiba kita makan anak kita, kan, makan-makan beranak-beranak, Allah tak comel pun. Muka kita dah, muka ayah dia pun dah, muka mak dia pun dah, muka pelik pula.
Siapa nak kata tuan? Nabi bohong ke apa cerita? Jadi cerita dia tak betul kan. Jadi apa dia? Orang yang jual buah ni dia gunakan hadis buah untuk lari. Buah durian ke nanti contoh, kita nampak bohong. Mana-mana Arab Saudi ni mana ada buah durian. Jadi semua ni kena berhati. Sebab apa? Dia ada dia punya habuan dia, boleh dia laku apa benda-benda yang dijual. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang memakai celak mata daripada arang pencelak mata pada hari Ashura 10 Muharram, maka ia tidak akan ditimpa sakit mata buat selama-lamanya. Hadis ini maudhu', palsu. Jadi cek balik tuan. Al-Ibnu Jauzi kata maudhu'an. Hadis palsu. Kita orang pakai pakai celak kan. Jadi apa? Jadi apa tu tak akan sakit mata selama-lamanya. Pakai Allah bagi buta pula. Allah macam mana ni? Nabi kata pakai minyak celak mata boleh hilang sakit mata. Bila pakai pula buta pula mata. Nak kata Nabi bohong kan? Siapa bohong? Nampak? Nabi tak kata pun, kita kata atas nama Nabi. Jadi itu kan berdusta atas nama Nabi, sama juga. Contoh tuan-tuan lagi, kerat kuku. Sunnahnya kerat kuku. Macam mana? Kerat dah lagu mana pun. Tapi ada dalil kata nak kerat bukan kerat ibu jari ni, kuku. Ambil jari tunjuk 1, 2, 3, 4, 5 mana? 5 hujung ni balik. 5, 6, 7, 8, 9, baru 10. Dia kata potong lagu tu. Cek balik macam mana? Tak ada Nabi kata pun potong kok ni ke, kok kana ke, kok mana ke, silakan, tak ada masalah. Nak potong kan, kita buat kanan dulu lah, potong, tak ada masalah. Mana jari? Jari mana-mana pun boleh. Tak, kena ikut Nabi kata ni. Bomai dalil. Kalau ada hadis Nabi, kita ikut ramai-ramai. Tapi bila cek balik, tak jumpa pun hadis sahih tentang potong kuku ikut jari ni. Potong kuku, ya sunnah Nabi, kebersihan. Tapi mana nak mula dulu, jari mana nak mula, tak jumpa tuan. Itu berbohong atas nama Nabi. Contoh lagi, hadis palsu. Tuntutlah ilmu walaupun hingga ke negeri Cina. Contoh, tuntut ilmu sampai negeri Cina. Betul tak? Hadis ini telah disebutkan sebagai palsu oleh Ibnu Jauzi dalam buku Al-Mawdu'at, himpunan hadis palsu. Hadis ini dikritik juga oleh pengkaji hadis seperti Ibnu Tahir, Al-Maqdisi, Al-Iraqi, Ibnu Hibban dan Muhammad Nasiruddin Albani. Cerita dia, dalil ni kalau nak mengaji betul, pilih mengaji tak mana-mana pun. Jom mengaji sampai negeri Cina, boleh kata. Tapi jangan kata Nabi kata ni. Sebab tak jumpa pun Nabi kata ayat kena mengaji walaupun ke negeri Cina. Itu mungkin kata-kata hikmah. Kalau kita ni kata-kata pujangga, kata-kata orang-orang sebagainya, itu boleh kata. Cuma nak kata ni hadis Nabi ni, bok mai kita cek, tak jumpa tuan. Dalil yang kedua pula, berbual di masjid memakan pahala seperti binatang liak makan rumput. Contohnya masjid kita ni ramai orang duduk sembang. Hai nak bagi hilang sembang, habaq duduk tegak 5 kali tak faham. Buat hadis palsu tengok, buat hadis tengok. Siapa yang sembang dalam masjid macam mana? Binatang tu macam makan rumput. Habis pahala, habis. Jadi orang pun sengak masjid kampung tu. Bagus tak? Bagus lah, hilang masalah sengak. Tak bising, sengak, totik semua. Tapi yang salah dia apa? Dia guna hadis palsu, tak boleh. Sebab tu hadis palsu ni bukan dia sejarah reka. Dia tengok orang malas, dia suntik sikit, perkemas sikit, tambah sikit fazilat, tambah sikit ganjaran. Itu asal usulnya. Dia pun bukan nak mereka-reka sangat, tapi dia nak bagi elok, bagi cantik. Itu alasan-alasan. Agama bukan lagu tu. Dia mesti daripada qala Allah, qala Rasul. Apa Allah kata, apa Nabi kata, tuan. Contoh lagi tuan-tuan. Ni hadis palsu lagi. Anak zina tidak akan masuk syurga. Anak orang zina ni tak masuk syurga. Dahulu ramai orang menganggap mak ayah ni atau pasangan laki perempuan bila berzina, anak dia tu tak masuk syurga. Bahkan anak zina 7 keturunan tak masuk syurga. Betul tak betul tuan? Tak betul. Tak jumpa pun hadis sahih tentang tu. Betul mak ayah dia berdosa. Mak ayah dia pun pasangan laki perempuan ni berzina. Yang dapat anak ni dia pun tak minta dilahirkan, tapi dia dilahirkan sebagai anak zina. Siapa yang berdosa? Mak ayah ni berdosa. Anak itu kembali fitrah balik, dia bersih kan. Hatta anak Cina Aping Mutusami ke Siam ke, mak ayah mereka kafir, tapi kalau anak itu fitrah Islam dan sebenarnya putih. Mak ayah yang mencolokkan dia Yahudi ke, Nasrani ke, Siam ke, Hindu ke apa ke, atas mak ayah tuan. Jadi semua anak yang dilahirkan fitrah bersih, tak ada dosa tuan. Itu sahih. Ini semua cerita tentang hadis palsu. Okey, last kali tuan. Mohon maaf sebar hadis palsu. Jadi ada setengah orang tuan, dia bila dia tersebar hadis palsu, dia minta maaf.
Contoh tuan, ni apa tu sahabat kita Datuk Dr. Haji Muhammad Fazil Hamsah. Dia tuan dia bagi talk, dia bagi kuliah, dia bagi ceramah. Ada satu ketika tuan dia buat satu quote, satu ayat, ganjaran isteri memasak untuk suami dan anak-anak. Apa dia kata? Rasulullah SAW berkata kepada puteri kesayangannya, wahai Fatimah, kelebihan wanita yang mengeluarkan peluh ketika masak untuk suami dan anak-anaknya, Allah akan bina parit antara dirinya dan neraka bagi menghalang bahang api itu, dan jarak antara parit dengannya adalah sejauh langit dan bumi. Hadis Abu Hurairah. Dia kata lagu tu. Bila cecek balik, tak betul pun, dia minta maaf tuan. Dia beritahu, dia kata saya mohon maaf, mohon ampun dan maaf kerana tersilap menyebarkan hadis palsu. Nampak tuan, orang yang berilmu, yang faham tuan. Sebab apa? Bila dia kata lagu tu, orang akan ikut. Oh bagus ini masak untuk suami isteri sebagainya, anak-anak ni, api neraka ni jauh daripada bumi dan langit ni. Nampak macam bagus? Tapi bukan. Nabi tak kata lagu tu. Kena minta maaf balik tuan. Sama tuan. Di zaman kita pun samalah. Yang kita, kalau kita tak tahu, kata tak tahu. Kalau tahu sahih, ya kita kata. Jadi kita daripada alah bukan salah kot kan, takkan salah, bukan. Dia kalau betul, betul. Hadis sahih Nabi, ya daripada Nabi. Kalau bukan, letak tepi. Ni kata-kata saya. Bila kata-kata saya ni boleh ambil, boleh tolak. Sebab kata-kata manusia kita boleh ambil, kita boleh tolak. Tapi qala Allah, qala Rasul, kita kena pegang betul-betul. Kan apa yang Allah beritahu, apa yang Nabi beritahu. Itu yang patut kita tengok dan nilai balik. Ini tentang cerita dia kalau zaman dahulu ni kena berhati-hati. Banyak fazilat-fazilat yang over, yang melampau-lampau. Sifat adil palsu ni dia melampau-lampau. Dia hulu kan. Itu yang berlaku tuan. Okey, jadi berhenti sebarkan hadis palsu. Balik pada hadis yang sahih balik tuan. Yang sahih pun kita tak terbuat sebenarnya tuan. Okey, last sekali tuan, saya nak tutup di sini. Doa pembuka rezeki. Tadi istighfar pembuka kunci rezeki. Ni doa pembuka rezeki. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal. Doa agar rezeki lancar. Siapapun yang hidup, dia telah dijatah rezekinya oleh Allah. Ini prinsip yang harus kita tanam dalam palung hati kita. Okey, setiap yang kita lahir ni masing-masing ada rezeki. Cuma rezeki tu cepat, lambat dan sebagainya. Tapi setiap orang dilahirkan ada rezeki. Sama juga anak-anak. Ustaz, saya ni kerja biasa saja, kerja gaji 1,000. Tapi anak 10 orang. Nak bagi makan apa mereka ni? Contoh. Tak, rezeki ada tuan. Setiap anak itu ada rezeki. Yang kita pergi ambil bunuh sebagainya pula. Itu orang yang tidak ada apa tu agama dan sebagainya. Setiap anak mesti ada rezeki tuan. Allah menanamkan prinsip ini dalam Al-Quran melalui firman-Nya yang artinya bahkan rezeki anak tuan dia ada tuan. Masing-masing akan lepas tuan. Dia boleh hidup tuan. Dan dengan anak ni bertambah lagi rezeki-rezeki kita yang berikutnya. Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Jadi rezeki ni ada cepat, ada lambat. Ada yang Allah bagi segera. Minta doa lala dapat rezeki. Ada yang minta rezeki lala ni, Allah tak bagi. Aku teringat aku minta rezeki ni, doa ni lama dah. Zaman bujang dulu ni. Tapi lah ni lepas pencin umur 65 baru Allah bagi. Pun ada rezeki itu Allah bagi lewat. Allah tahu bagi awal kita ghalib alpa. Tapi Allah bagi akhir lambat-lambat ni sesuai dengan kita. Tapi Allah diminta ni rezeki pagi, petang, siang, malam. Tak bagi-bagi. Mati pun tak bagi. Akhirat baru bagi. Itu pun ada tuan. Jadi yang kita duk rasa apalah aku minta ni tak dapat-dapat lagi. Sabar tuan. Rezeki dunia mungkin habis. Rezeki akhirat itu kekal abadi tuan. Itu yang kita nak tuan. Pertolongan Allah di masa akhirat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27. Nabi SAW juga mengajarkan prinsip ini kepada umatnya. Beliau SAW bersabda, yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rizkinya. Karena itu, jangan kalian merasa rizki kalian terhambat, dan bertakwalah kepada Allah, wahai sekalian manusia. Jadi yang kita rasa rezeki itu sampai lambat. Rezeki itu ada. Cuma cepat lambat itu masing-masing itu ada Allah bagi. Kan? Tepat pada masanya, sesuai dengan keadaan dan waktunya tuan-tuan. Carilah rezeki dengan baik, ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Baihaqi. Dengan memahami prinsip ini, akan lebih mudah bagi kita untuk membangun rasa tawakal sehingga tidak menjadi orang yang cengeng hanya gara-gara merasa rezekinya tidak lancar. Karena itu, apapun yang terjadi dengan kondisi rezeki kita,
jangan sampai memicu kita melakukan tindakan pelanggaran syariat. Jadi akhir sekali tuan, saya sebut di sini dah masuk waktu dah. Rezeki ni Allah akan bagi kepada kita. Cuma cepat lambat itu hak Allah. Dan yang kita terkejut pula, Allah kata, mana mungkin doa dia nak makbul? Pakaiannya haram, rezekinya haram, semuanya haram. Hati-hati tuan. Hidup doa bagi apa? Setiap hari petang siang malam, pasal apa tak makbul ni? Sumber yang haram, rezeki yang haram, pakaian yang haram. Mana mungkin Allah nak bagi kabul doa kita. Sebab tu tuan, walaupun kerja biasa tu tuan, rezeki yang berkat. Keberkatan itu yang penting tuan. Dapat banyak, mungkin habis banyak. Dapat sikit tapi berkat tuan, kita boleh buat macam-macam tuan. Nak buat yang ni boleh, tapi kecukupan pada diri kita. Qanaah itu yang penting. Wallahu alam. Saya berhenti dekat ni tuan, insya-Allah kita akan sambung ni tentang tajuk ke depan, iaitu kalau tengok di sini hari Ahad pagi tuan. Minggu depan ni Ahad ni sebab minggu ganjil. Khamis minggu pertama, ketiga, kelima, Ahad pun pertama, ketiga, kelima. Dan tajuk minggu depan hari Ahad pagi ni bab larangan, sampaikan semua yang didengar oleh didengar dan mencela ulama. Berita dia mai dia dengar sampai semua, bagi tahu. Dan ulama pula dicela tuan, macam mana ni? Jadi apa cerita dia? Kita sampai benda yang kita dengar semua. Ustaz bukan saya kata pun, dia kata, saya terus sampai. Macam mana status kita sebar WhatsApp ke, berita ke apa ke, tanpa kita nilai simak balik betul tak betul cerita tu. Allah alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.